Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Berjumpa lagi kali ini. Saya Waziri Wazir. Okey, yang gambar ni saya rakam di Annapurna, Nepal. Cuma untuk tujuan perkongsian kali ni, saya nak cerita tentang pemilihan lensa yang berbeza, memberikan orang kata perspektif yang berbeza terhadap hasil output gambar tersebut lah. Contohlah kalau kita guna wide angle, okey, kesan dia macam ni. Kita guna telefoto, kesan dia macam ni. Okey, untuk contoh gambar, saya rakam gambar di Putrajaya ni, bangunan Perdana Putra dengan menggunakan lensa wide 24mm. Okey, 24mm macam ni lah dia punya rakaman yang kita dapat rakam dengan menggunakan lensa tersebut. Dan kemudian saya tukar kepada 35mm daripada kedudukan yang sama. So kita akan dapat perspektif dia lebih kurang macam ni. Dan bangunan Perdana Putra tu masih lagi kecil lah, agak jauh kan, dia tidak dimonten. Dan kemudian saya zoom lagi kepada 50mm. Masih lagi saya berdiri pada kedudukan yang sama lah. Tak berganjak dari situ. Cuma saya tukarkan dia punya focal length tu, zoomkan kepada 50mm. Dan kemudian saya tukar lagi, saya zoomkan lagi lensa tu kepada 175mm. Lens yang saya guna sekarang ni 70-100. Cuma kalau saya zoomkan kepada 200mm pada kedudukan ni, dia akan crop sikit lah hujung bangunan tu kan. So jadi saya maintain kepada 175mm dan macam tu lah keadaan dia. Dan ada orang kata kalau kita ada lens wide, kalau kita pergi rapat dengan bangunan tu, kita mungkin juga akan dapat perspektif yang hampir sama dengan tight shot 175mm tu kan. Sebenarnya tidak. Contoh macam gambar ni, kalau kita guna 16mm, kita pergi rapat dengan bangunan Perdana Putra tu, bendera yang tinggi dekat tengah-tengah masjid, tengah-tengah dataran Masjid Putra tu, dia akan lebih tinggi daripada bangunan Perdana Putra tu. Sama juga kalau kita pergi rapat sikit dengan bangunan Perdana Putra tu, kita akan nampak macam dia mendongak tau. Dan kiri kanan tu akan terlindung dengan pokok-pokok tu lah. So kalau orang kata, kalau kita ada lens, orang kata tak cukup wide, tak cukup panjang, ataupun zoom kita mungkin kita ada wide saja, kita boleh jalan rapat dan kita mungkin akan dapat perspektif yang sama dengan tight shot yang telefoto tu lah. Sebenarnya tak sama, dia punya perspektif dia akan berbeza. Macam ni saya ambil gambar di Sarangkot, Nepal dengan menggunakan lensa 24mm. So banjaran Annapurna di belakang tu dia agak jauh sikit. Dan memang jauh lah kan, pasal kita pakai wide, perspektif dia jadi macam tu. Dan bila saya untuk group foto ni, saya tukar kepada lensa 50mm. Bila kita tukar lensa 50mm ni, keadaan orang kata kedudukan banjaran Himalaya tu ataupun banjaran Annapurna tu, dia macam agak dekat dengan kumpulan kami je lah. Berbanding dengan lensa 24mm yang saya guna sebelum ni, dia jauh kan. Kalau kita nak lagi nampak lagi rapat banjaran Himalaya tu, boleh ya, kita kena zoom jauh lagi lah, mungkin dalam 70-100 macam tu. Macam ni pun saya guna lensa 50mm juga untuk dapatkan group foto ni yang nampak macam rapat dengan banjaran Himalaya tu lah. Kalau saya guna lensa 70-100 ataupun zoom 200mm, banjaran Himalaya tu akan jadi nampak lebih besar dalam gambar lah. Cuma kalau saya zoom kepada 200mm, kalau saya ada lensa tu, kedudukan kamera dengan subjek dengan kami ni memang akan lagi jauh lah, jadi susah nak handle kan. Ini pula saya tukar balik kepada lensa 24mm. Dan keadaan banjaran Himalaya tu nampak distance lah, jauh lah daripada tempat yang saya berdiri dengan anak-anak Nepal ni. So apa yang saya nak bagi tahu ni adalah faktor pemilihan lensa tu mempengaruhi perspektif gambar yang dirakam tu. Image yang jauh di belakang tu boleh nampak dekat ataupun semakin jauh, bergantung kepada pemilihan lensa yang kita guna lah. Kalau kita nak gambar tu, orang kata subjek kita tu nampak jauh daripada background, kita pakai lensa wide lah. Tapi kalau kita nak nampak background belakang tu dekat dengan subjek kita, kita kena pakai lensa telefoto lah. So image tu akan nampak besar dalam gambar.